Tak habis-habis gambar kubur. Semayanglah kamu sebelum kamu disemayangkan. Yang datang semua yang dah nak ke kubur. Yang datang. Nak cari budak muda, signboard nak kena psycho sikit. Kan? Anda berada di tempat yang tepat untuk meraih pahala. Oh, macam tu lah. Awas, di sini ada pencuri. Habis pencuri. Mana-mana ada pencuri. Tak payah kebuat signboard tu. Orang tu pun dah ambil semayang, ternampak lah signboard pencuri tu. Mana pencuri ni tu? Dia tinggal lah dalam surau, nampak seorang terbongkok-bongkok. Jangan-jangan dia. Waktu imam tu. Nampak tak tahu je. Tak payahlah signboard macam tu kan. Kan. Ya, makna kata kita ni kan taman-taman syurga. Nampak kan? Kita datang taman syurga. Bayangkan melangkah ke media semua ibarat melangkah pergi ke taman syurga. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Inilah dia. Pergi syurga balik hari balik. Nampak tak? Yang pertama, sebut nama Nabi. Selawat. Tak kira lah. Sallallahu ala Muhammad. Ataupun yang dulu-dulu kan selalu. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Aduh, kan kita kat rumah tu sambil-sambil tu. Ingat kat Nabi, sayang kat Nabi. Jangan jadi orang kedakut nama Nabi tak salat. Sabut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tu wah nyaut Nampak tak? Tapi ingat hanya untuk Nabi. Orang lelaki katalah nama kita Muhammad. Bini kita apa panggil? Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya untuk Nabi je, jangan pukul rata pula. Habislah dia pukul rata. Dia luhuih kan. Tak ada makna Nabi sebut nama Nabi selawatlah. Sebab Nabi sebut inna awlan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang paling baik di sisiku pada kiamat kelak adalah orang yang banyak salat pada aku. Sebut nama Nabi selalu. Malam sebelum tidur. Ni, sebelum tidur. Ngantuk lah tak boleh tidur. Ni, mama bacakan cerita. Kisah Nabi. Hansel and Gretel buat apa? Jack and the Beanstalk. Tak ada pahala tu dah. Ni mak nak kisah-kisah Nabi. Kesian Nabi ya mama. Bani mama. Bapaknya abah panggil. Mak mama ngadu tu kan. Tak bukan orang sini, dia tempat lain. Sini okey. Mama papa. Mami papi Oh daddy. Papi pula. Kan. Umi abah sonang siang kampung abah sonang. Kan. Iyo, saya dah kahwin tu. Nampak macam mana saya sengit kalau bahasrat tadi saya kena situ. Yang baik menantu pula kan dah kahwin. Tapi gunding lah elok. Jadi bila cerita kisah Nabi. Ni kisah Nabi. Nabi Adam, Nabi ni. Cerita kisah Nabi Ayub. Sebab kita tak perasan tau. Bila kita bawa kisah-kisah Nabi ni. Ya Allah kesiannya mama. Kenapa Nabi Ayub macam tu sekali. Nabi Ayub dah sakit macam tu. Kenapa tak minta dengan Allah. Ada. Isteri dia cakap, wahai suamiku Ayub, kau mintalah dengan Allah bagi kesembuhan. Kan Nabi Ayub sakit kulit ni, sopak, kusta, apa semua macam-macam ulet ada. Sampai kan dah menjejeh ulet tu jatuh. Menjejeh. Dah jatuh gugur lah ulet tu. Dia patik ambil balik ulet tu, letak balik biar ulet tu dapat makan. Dia tahu ulet ni pun makhluk Allah berzikir, dia pun nak makan. Bila isteri dia tanya, isteri dia cakap, kau mintalah dengan Allah, wahai suamiku Ayub, minta supaya sembuhkan penyakit kau ni. Nabi Ayub kata, kenapa aku nak bungut dengan Allah kesakitan aku bagi baru 7-8 tahun sakit, sedangkan berpuluh tahun aku sehat, aku tak pernah komplain pun. Macam tu Nabi Ayub jawab. Jadi anak aku kata, oh macam tu Satu hari anak kita demam. Kesian anak mama demam. Tak apalah mama, Nabi Ayub lagi teruk sakit. Macam tu Ni dia, sorok demam ikut abah Iya, kita ni bila kita sakit, kita tak tahu tu. Bila kita sakit, Allah hantar malaikat, 2 malaikat pergi tengok. Bukan Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala Maha mengetahui, tapi bagi kojokan malaikat. Kau pergi tengok apa yang sipulan-sipulan ni cakap apa bila dia demam. Allah bagi kita demam, Allah hantar 2 malaikat tengok sakit apa dia cakap. Allahu Akbar. Agak ya Allah saja bagi dia demam ni, biar dia dapat rehat ke rumah. Alhamdulillah, dapat dia bagi ke rumah aku tidak tu sibuk hari-hari. Malaikat pun report, ya Allah, dia kata syukur. Dia kata kau bagi dia sakit, mungkin nak bagi dia rehat. Dia syukur ya Allah. Kau khabarkan pada dia, Allah Ta'ala kata.
Andai kata dia mati, akan ku masukkan dia ke dalam syurga. Kalau dia hidup, akan ku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Macam tu ni kelebihan orangnya. Tu sebab orang yang domam tiba-tiba elok nak menobeh kalau dia nak komeh rumah, basuh kereta, dah elok domam. Yang sebenarnya daging dan darah dia ada ganti baru, fresh badannya. Tu sebabnya Allah Ta'ala bila bagi sakit ni, pertama Allah Ta'ala tarik selera makan. Allah tarik kesegaran badan. Allah tarik dosa-dosa kita. Dan bila kita sembuh, Allah kembalikan selera makan, kembalikan selera dan segar badan. Tapi Allah Ta'ala tak kembalikan dosa-dosa kita. Itu sebab dalam satu hadis Nabi sebut, andai kata kamu sakit, usahlah segera meminta sembuh. Sampai macam tu sekali Nabi sebut. Sakit tu tanda Allah sayang. Tapi kalau malaikat kau pergi tengok apa dia cakap, Allah mampulah domam macam ni, mati lagi baik dalam bil klinik mahal lah dah. Aduh, klinik kat Bangi ni tak ada yang murah. Mampu lagi baik. Contoh dia kat macam tu lah. Maka Allah Ta'ala kata, kau beritahulah pada dia, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Makna Allah Ta'ala tak nak peduli dah kita. Jangan main-main. Domamnya. Time kita sihat apa semua, nampak tak? Tapi bila kita sakit, nampak? Tu saya kata tadi. Maknanya kita share, dah sebut nama Nabi dengan bercerita je, berkongsi kisah Nabi. Macam mana hebat Nabi sabar supaya anak-anak kita pun membesar dengan kisah Nabi. Nabi pesan, ta'dibu auladukum bi salasati asya'. Didiklah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh sayang Nabi. Yang kedua, bihubbi ahli, mencintai ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang ahli keluarga Nabi kalau kona pun tidak? Siapa isi Nabi? Siti Khadijah, Aisyah, Ontah, 2 tu ingat. Siapa anak-anak Nabi? 7. Berapa ramai? 7. Siapa dia? Ontah pun tak tahu. Cucu-cucu Nabi, Hasan Husin, tu dia ingat. Sayang ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membaca ayat-ayat suci Quran. Itu sebab anak kita hantar pergi pusat tahfiz, hantar anak kita belajar. Saya pun nak, saya bukan semua orang nak pergi pusat tahfiz ni. Kan? Saya tanya tu, siapa nak pergi? Yang seorang tu pergi aliran agama lah, tapi dia tak masuk sekolah tahfiz. Yang sudah nombor 3, bukan anak bini nombor 3 atau anak yang ketiga. Kang tak pelopeh dia balik rumah ni kang. Yang ketiga tu lah nak, yang dah baru dah jampek tu. Kita pun sajuk, baru setuju dah sajuk hati. Mbak tak? Betul ni lah, betul? Dia pun masuk. Baru seminggu masuk sekolah agama ni, sekolah tahfiz ni. Balik dah lain macam dialog dia. Setiap minggu balik. Minggu pertama dah lain macam dialog dah. Bah tahu tak? Apa dia? Kiamat tak lama lagi tu. Mak nampak? Itu baru seminggu tu. Itu baru seminggu. Kau sebulan tak tahu dia cerita neraka macam ni huraian kan tak tahu lah kan. Tengok tu. Saya pergi hari tu bulan puasa tu. Masa kebetulan sebelum Ramadan tu saya ceramah ke Ampang. Ada satu masjid ni. Imam yang baca, ya Allah, sadap betul. Lepas saya ceramah tu isyak. Sadap betul bacaan ni. Saya tanya, sudah waktu makan dia tanya, ni imam tadi mana satu? Tuan. Oh, tuan dia. Ni imam ke berapa? Tak adalah. Dia balik cuti. Rupanya anak jatuh kuasa masjid. Saya tanya dia, nak tak datang jadi imam ke kampung mak saya? Ke kampung Panjur. Nak tak? Boleh? Dia kata. Tanyalah dengan ibu dia, tanya dengan mak. Booking jadual. Bawa lah. Saya kena jadi imam ke Panjur kampung mak saya tu. Ompek malamnya. Tu dia dapat sebab yang lain tu sibuk kat luar ceramah, buka puasa kat luar ceramah kan. Jadi malam kompet tu saya bagi dia dalam malam ke-25, 26 macam tu lah bagi dia. Pertama kali orang kampung saya komplain, imam baca pendek warna dia. Oh, kawan tu baca surah panjang tu. Pendek nak baca, tak puas dia tu. Masa dia baca tu, rakaat pertama lain lagu Fatihah dia, rakaat kedua lain lagu Fatihah, rakaat ketiga lain lagu Fatihah. Mengeletek-ngeletek nyawa orang kat belakang ni dak sadap baca, sadap Rupa bila dia tanya-tanya barulah saya tahu, rupa-rupanya tahun lepas dia dah biasa diundang menjadi imam di Istana Negara untuk tarawih. Lepas tu orang perempuan mulalah cakap, ya Allah, sajuk perut amak kan tak ada mana. Sajuk perut tu kambung tu. Sajuk hati pun betul. Sajuk hati. Iya. Kita nak anak kita kan jadi generasi Quran. Umur 7 tahun dihantar masuk pertandingan bintang kecil. Mana kono?
Tak kono pertandingan menyanyi bebo. Masuk pertandingan, kek suruh buat pertandingan azan, buat pertandingan mengaji, pertandingan hafazat. Pono macam tu penedahan kita bagi ke anak kita. Baru tu kan. Budak-budak sekarang ni yang dia lekor ni dapet dia ni habis. Kan? Tengoklah TV, semua smart TV, tengok YouTube. Budak sekarang dia boleh lekor tengok orang main game. Dia tengok orang main game, dia bukan tengok apa, dia tengok orang main game. Abah pun tahu pada kau tengok main game, baik kau main. Abah ada orang. Pada kau tengok main game, baik kau main. Apa pula bah, orang ni profesional, dia tak kira lah. Orang tak profesional, baik kau main. Tengok, baik kau main. Abah tu tengok bola, tak pernah main pun, dah abah pun. Bot tu juga cakap budak tu. Abah cecenya bangang betul kono tu sepak lah. Abah marah. Tapi abah pun main tak pernah. Kan? Betul apa pun dah kita bagi ke anak kita. Tu yang pertama, sebut nama Nabi selalu. Ikon sepanjang zaman yang kita agung-agungkan. Saya akan sebut kenapa tak patut bana kita tak sayang Nabi, saya akan beritahu kemudian.